Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Disember bersama saya Nazirah Syaringat. Baik, kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Tarif elektrik pengguna domestik tidak dinaikkan. Juga kilang haram berbau busuk. Kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan tarif elektrik bagi pengguna domestik dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, subsidi elektrik yang dinikmati oleh syarikat gergasi seperti syarikat multinasional akan disemak semula. Dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan. Kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi. Ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit satu tahun. Maka Saudara Nik Nazmi selaku Menteri berkenaan akan membuat pengumuman supaya jika dikenakan pun terhadap hanya syarikat-syarikat multinasional yang ekspor. Bagaimanapun, beliau berkata kenaikan tarif elektrik terhadap syarikat multinasional hanya akan berlaku secara berperingkat dan berpatutan untuk memastikan ia tidak menjejaskan operasi dan unjuran syarikat. Menurut Perdana Menteri, maklumat terperinci mengenai keputusan itu akan diumumkan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan ke Kelantan esok bagi mengenalpasti masalah dan langkah awal persiapan menghadapi banjir. Datuk Seri Zahid selaku timbalan Perdana Menteri telah mempengerusikan mesyuarat dan terus memantau dan esok ke Kelantan untuk cuba mengenal pasti masalah dan juga akan mengambil langkah awal, persiapan awal. Jadi pendekatan kita agak berbeza, tidak tunggu sehingga banjir untuk mengambil tindakan, kita buat persiapan sebelum banjir. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipertanggungjawabkan awal bulan lalu oleh Perdana Menteri untuk pengurusan bencana banjir yang melanda negara musim tengkujuh ini. Semalam, beliau selaku pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat mengarahkan supaya Pusat Pemindahan Sementara PPS diaktifkan lebih awal sebagai persiapan berdepan banjir. Ketika ini, 4 negeri dilanda banjir iaitu Pahang, Perak, Terengganu dan Johor. Usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan mendekati penduduk sambil menasihatkan mereka agar berpindah awal jika banjir memberi impak positif. Ia apabila lebih 90% daripada mangsa berbuat demikian. Pengarah JBPM Kelantan, Jainal Elias Zainal Madasim berkata, pegawai dan anggota mendekati penduduk terutama yang tinggal di kawasan rendah dan sepanjang tebing Sungai Golok sebaik tiba musim monsun Timur Laut MTL bertujuan untuk memberi nasihat secara bersemuka. Katanya inisiatif itu nampaknya membuahkan hasil apabila majoriti penduduk penempatan rendah berpindah awal ke pusat pemindahan sementara PPS berdekatan. Itu saya katakan kenapa kali ini masyarakat yang kena banjir ini di kampung-kampung ni mudah berpindah kerana mereka tahu keadaan banjir sekarang macam mana, kan pengalaman mereka. Jadi 90% ni saya nyatakan di sini mereka berpindah ni kita nampak sendiri. Yang duduk di rumah ni tak ada orang. Yang duduk pun mungkin yang jaga rumah. Itu pun apabila keadaan tak mengizinkan dan banjir teruk baru mereka akan berpindah. Pindah tu kita dah standby dah fokus ke tempat-tempat yang mempunyai risiko banjir ni tadi dan berapa orang yang ada di rumah tu. Jelasnya sebelum ini pihaknya berhadapan dengan masalah mangsa yang tidak mahu berpindah sekaligus meningkatkan risiko keselamatan memandangkan pelbagai insiden boleh berlaku sepanjang musim banjir. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat beberapa kawasan rendah yang dilanda banjir di Rantau Panjang hari ini. Beberapa kawasan kini dilanda banjir seperti Kampung Banggul Ubi Keling, Kampung Putak Tujuh,
Kampung Gual Tok Deh, Kampung Tersang dan Kampung Padang Licin. Sementara itu, penduduk Kampung Banggul Ubi Keling yang ditemui, Syafi'i Sulaiman, 57 tahun berkata, setakat ini beliau masih lagi belum berpindah ke PPS kerana rumahnya masih lagi belum dinaiki air dan hanya jalan ke rumahnya yang terputus hubungan kerana dinaiki air separas hampir 1 meter. Bila kita tengok air dah menitah jalan ni kan, kita akan buat lagi lah kereta gapo, kereta motor takut gelar air. Yang mana duduk rumah tinggi tu dia akan bertahan dulu dah. Kalau ikut tu setiap buah rumah tu kena ada sapan lah. Ataupun motorbot. Pasal senang kan. Pasal kalau kita ikut dia punya, kalau banjir ni, kalau air macam ni, kita tak boleh jangka bila. Bila akan surut. Mungkin seminggu, 2 minggu. Bermakna stok bekalan tu memang habis. 15 hari jugalah. 20 hari lebih kurang gitu. Kena main bot gini. Jadi nak beli barang tu dia kena naik bot. Nak beli barang terpaksa nak pakai bot juga. Dia tempat hok terputus tu sejauh berapa? Lebih kurang 6 kilometer dah ni. Siapa? Ni start dari sini ni air semua ni. Siapa kau di Jabatan Kuala Rakit tu. Kuala Rakit tu dia timbul sikit situ. Turun Kuala Rakit tu ada air pula situ. Siapa kalau beraya. Secara keseluruhannya, banjir di Kelantan hari ini tidak banyak perubahan berbanding semalam dengan jumlah mangsa yang berlindung di PPS meningkat kepada 2,014 orang. Setakat ini, jumlah PPS yang dibuka kekal 7 dan kesemuanya terletak di jajahan Pasir Mas. Lebih 500 penduduk Kampung Tasik Perkasa dan Kampung Bekul Kuala Kangsar hidup dalam keadaan tidak selesa. Ekoran terpaksa menghidu asap tebal berbau busuk yang dilepaskan dari 2 kilang melebur logam yang beroperasi secara haram. Kedua-dua kilang meleburkan sisa terjadual elektrikal itu menimbulkan curiga apabila hanya beroperasi sekitar 7 petang hingga 5 pagi sejak 4 bulan lalu. Ekoran Aduan Penduduk Jabatan Alam Sekitar JAS Perak melakukan operasi bersepadu di kilang yang dibina di dalam sebuah ladang kelapa sawit itu. Serbuan ke kilang terbabit mendapati semua pekerjanya yang merupakan pekerja asing tanpa izin parti sudah melarikan diri. Exco Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim berkata, hasil siasatan dan pemantauan kedua-dua kilang terbabit yang beroperasi secara haram disita sehingga siasatan selesai. Yang ada kita tinggal bukti-bukti. Okey. Ya, memang dapur dia masih ada. Raw mat dia ada. Okey. Dan fasiliti ni semua ada. Jadi kerja seterusnya kita akan memastikan pejabat tanah dan pihak polis memantau kawasan ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengikuti operasi bersepadu kilang haram di Kampung Bekor Senggang Kuala Kangsar. Jelas Kok Lim, operasi kedua-dua kilang yang memproses bahan-bahan buangan terjadual adalah tidak mengikut piawaian yang digariskan dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda RM50,000 atau 2 tahun penjara. Kedua-dua premis juga boleh didenda RM10,000 atau penjara 2 tahun kerana membina bangunan tanpa mendapat kebenaran. Sampel sisa bahan buangan tersebut telah diambil dan akan dihantar ke Jabatan Kimia untuk tindakan lanjut. Apa pandangan Islam mengenai ubat PrEP? Alhamdulillah bertemu kembali. Susulan pelaksanaan projek rintis oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkenaan penggunaan ubat pre-exposure prophylaxis PrEP, agamawan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim menjelaskan inisiatif tersebut amat digalakkan dalam Islam. Ia juga dapat membantu golongan yang mahu bertaubat dari kisah silam tanpa rasa tersisih oleh masyarakat dan tidak akan menyebarkan sebarang penyakit berjangkit terutamanya AIDS atau HIV kepada individu lain. Jelas beliau secara asasnya agama Islam itu sendiri tidak menghalang untuk manusia mencari penyelesaian khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit berjangkit seperti HIV. Islam menyuruh kita mencari penawar, menyuruh kita untuk menghalang, menyuruh kita untuk sentiasa
membuat langkah-langkah bagi memastikan virus HIV tidak merebak dengan mudah, khususnya kepada mereka yang tak sepatutnya terjebak seperti isteri, kandungan dalam perut ibu dan sebagainya. Maka perkara ini perlu kita mengambil satu inisiatif, dan antara inisiatif yang dibuat oleh KKM iaitu memberi ubat PrEP kepada mereka yang berisiko tinggi untuk mendapatkan rawatan segera sebelum makin kronik. Beliau juga yakin KKM telah berbincang dan mengambil pendapat mufti-mufti serta agamawan lain dalam melaksanakan projek rintis tersebut dengan harapan dapat mengekang peningkatan kadar individu yang dijangkiti HIV. Dari sudut berbeza, dengan pemberian tersebut juga, pihak KKM dapat menggunakan saluran tersebut untuk turut berdakwah atau mengingatkan mereka tentang bahaya kelakuan tersebut dari segi kesihatan dan juga agama. Ia sekaligus membuka mata mereka serta dapat menghalang daripada terus bergelumang dalam aktiviti LGBTQ. Dan saya yakin KKM juga akan menjelaskan kepada masyarakat, akan menjelaskan kepada mereka yang mengambil ubat ini bahawa perbuatan gay ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya seperti LGBT akan mendorong statistik yang lebih tinggi, kadar yang lebih tinggi kepada jangkitan HIV. Jadi oleh sebab itu, ia juga merupakan saluran untuk pihak KKM memperingatkan ataupun memberi nasihat kepada golongan-golongan yang songsang ini agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Dan kita kena ingat bahawa LGBT ataupun gay community bukan daripada syariat Islam, dan Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Terdahulu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan pihaknya akan melakukan projek rintis penggunaan ubat PrEP di beberapa hospital untuk menilai keberkesanannya dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan HIV. Jelasnya KKM telah meneliti beberapa penggunaannya bukan sahaja kepada golongan LGBT, namun beberapa lagi golongan lain demi hasil yang lebih baik. Bagi memastikan bukan hanya golongan berpendapatan tinggi mampu menggunakan kenderaan elektrik EV, kerajaan bercadang untuk membawa masuk kenderaan itu di bawah harga RM100,000. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, cadangan itu bagi membolehkan golongan berpendapatan sederhana turut akan dapat menyumbang kepada sasaran pengurangan karbon dioksida. Kita target sekarang kebanyakan kenderaan-kenderaan EV ni RM100,000 ke atas. Jadi untuk majoriti besar rakyat Malaysia, RM100,000 ke atas ni di luar kemampuan mereka. Sebab itu kerajaan tengah lihat bagaimana kalau kita dapat membawa masuk kenderaan-kenderaan EV yang lebih mampu milik. Dan saya ingat antara faktor penting ialah bila Proton. Sekarang Proton akan membawa masuk kenderaan Geely dalam masa yang terdekat, tapi itu dari luar negara. Tapi kalau kita dapat pasang kenderaan itu di Malaysia, mungkin ia akan membantu kita untuk menawarkan kenderaan-kenderaan EV yang lebih rendah lah. Tambah beliau, kenderaan EV akan dijual dengan lebih rendah sekiranya ada syarikat tempatan yang memasang kenderaan itu di negara ini. Menurutnya, sebelum ini pelbagai insentif diberikan kerajaan dalam mendukung hasrat menjadikan negara ini bebas karbon dengan menggalakkan penggunaan EV. Kerajaan sebelum ini menawarkan insentif dalam bentuk pengecualian cukai langsung dan tidak langsung bagi aktiviti pemasangan atau penghilangan kenderaan EV, pembuatan komponen serta pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan. Langkah itu selari dengan dasar otomotif nasional yang menggariskan inisiatif khusus bagi memperkukuh ekosistem EV seperti pembuatan komponen kritikal, penetapan standard dan menggalakkan aktiviti pembangunan, penyelidikan dan pengkomersialan. Misi bantuan kemanusiaan diteruskan dengan pemeteraian memorandum antara Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan My Aqsa Defenders bagi projek pembinaan apartmen wakaf di Han Yunis, Gaza. Projek yang menelan kos RM8 juta itu bakal menempatkan mangsa perang yang kehilangan kediaman.
Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Dr. Ahmad Sani Arabi berkata, MAPIM menaja sebanyak 6 juta ringgit, manakala My Aqsa Defenders menyumbang 2 juta ringgit daripada 8 juta ringgit nilai keseluruhan kos membangunkan projek berkenaan. Beliau berkata projek pembinaan 100 unit kediaman ini meliputi 4 buah apartmen 7 tingkat dan 12 unit komersial untuk disewakan bagi masyarakat setempat menjana perniagaan dan dijangka siap pada 2024. Dan tujuan kita mengadakan perjanjian ini adalah untuk membina sebuah perkampungan ataupun bandar kecil yang menempatkan 4 buah apartmen wakaf. Dan kita boleh maklumkan bahawa ini adalah projek pertama seadanya di Bumi Gaza selepas banyaknya projek yang telah pun kita berjaya bina. Tambah beliau, projek ini bukan sahaja dapat memberi sinar baharu kepada bangsa perang, malah turut menjana ekonomi kepada hampir 5,000 penduduk yang secara tidak langsung mendapat pekerjaan menerusi pelaksanaan projek itu kelak. Projek pembinaan apartmen wakaf tersebut turut mendapat kerjasama 3 kementerian di Gaza, iaitu Kementerian Wakaf, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kerja Raya dan Perumahan serta melalui proses tender secara terbuka. Beliau ditemui media pada majlis menandatangani memorandum perjanjian bagi projek pembinaan apartmen wakaf di Gaza. Pada majlis itu, Dr. Ahmad Sani mewakili MAPIM, manakala My Aqsa Defenders diwakili pengerusi ahli tertingginya Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzaman. Sebagai rekod, kesan perang pada 2021 telah memberikan impak besar terhadap isu penempatan penduduk Gaza mengakibatkan kira-kira 120,000 orang kehilangan tempat tinggal. Malah situasi itu bertambah dahsyat susulan tentera Israel bertindak melancarkan beberapa siri pengeboman ke atas Gaza secara berskala sederhana selepas perang 2021 sehingga Ogos lalu menyebabkan pertambahan kerosakan rumah dan infrastruktur awam. MAPIM Malaysia telah berjaya membina 9 buah masjid di Gaza dan menjadikan secara keseluruhannya 40 buah masjid telah dibangunkan. Sejak 2009 sehingga kini, Badan Kemanusiaan itu telah membelanjakan kira-kira 120 juta ringgit membabitkan 81 projek utama, antaranya fasiliti klinik bersalin, hospital, membaiki 150 rumah, menaja pelajar universiti, membina 41 buah sekolah dan menghantar 21 ambulans di Gaza dan Syria. Selepas ni 3 minggu solat Jumaat di Tanah Lapang. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Kita ke laporan seterusnya. 21 November lalu, daerah Cianjur di Jawa Barat Indonesia digegarkan gempa bumi dengan kekuatan 5.6 pada skala Richter. Gempa itu menyaksikan 334 mangsa maut, lebih 100,000 hilang tempat tinggal dan lebih 35,000 rumah musnah. Lebih 270 masjid pula dilaporkan rosak. Butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah, Said Azwan Said Ali yang kini berada di Cianjur bersama Misi Bantuan Kemanusiaan Yayasan Amal Malaysia dan Cinta Gaza Malaysia CGM sejak Isnin lalu. Gempa bumi di Cianjur pada kedalaman 10 km itu adalah gempa luar jangka. Ia tidak pernah berlaku di kabupaten itu hingga kan ada penduduk tempatan menyifatkannya sebagai mimpi. Antaranya mangsa gempa Wib Saifuddin dari Jesa Cibulakan di Kecamatan Cugenang yang kini berlindung di posko bersebelahan Masjid Jami' Nur Hidayatullah yang rosak. Wib berkata 90% kampungnya di Gargol Kidul terjejas gempa dan Masjid Jami' kampungnya tidak lagi selamat digunakan. Bapa kepada 2 anak itu mengakui dia amat tertekan apabila rumah ibadat itu musnah dan sudah 3 minggu penduduk terpaksa bersolat Jumaat di kawasan terbuka dengan air mata. Tolong untuk masjid diutamakan karena jemaah salat Jumat saja masih di lapangan. Terpaksa, sangat terpaksa. Gak ada tempat lagi. Saya utamakan tolong bantuannya kepada semua bantuannya buat Masjid Nur Hidayatullah untuk segera dibangun lagi. InsyaAllah. Harapan Wib adalah harapan kebanyakan mangsa gempa yang ditumai kami di Cianjur. Ini kerana
masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi premis yang menjadi pusat komuniti setempat. Terkesan dengan situasi itu, Yayasan Amal Malaysia dan CGM antara NGO Malaysia yang turun ke lokasi terjejas untuk membantu membina semula masjid yang musnah. Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Madani, YAKESMA, Kedua Indonesia dan juga Relando, pembinaan semula masjid itu adalah projek utama Yayasan Amal Malaysia sejak menghantar misi bantuan ke Cianjur akhir November lalu. Itulah, bila tak ada masjid ada, mereka solat Jumaat pun di kawasan lapang begini, dalam keadaan kadang panas terik. Jadi insyaAllah dengan bantuan yang tuan-tuan dan puan-puan IFAK melalui kami Yayasan Amal Malaysia dapat meringankan bebanan penduduk di sini. Gempa bumi di Cianjur kurang mendapat perhatian rakyat Malaysia kerana berlaku 2 hari selepas Malaysia melalui pilihan raya umum ke-15. Ini kerana perhatian media tertumpu kepada pembentukan kerajaan Malaysia yang baru. Dengan anggaran kerugian kerosakan mencecah $12 bilion, ia bukannya gempa biasa. Apatah lagi pertama kali berlaku di wilayah yang kurang dikenali dengan 2.4 juta populasi. Dan kalau kita lihat kerajaan pemerintah Indonesia dalam usaha untuk mendapatkan data untuk memberikan bantuan, dan fasa kecemasan masih lagi belum berakhir, difahamkan ditambah seminggu lagi sehingga akhir bulan ini cukup 21 Disember nanti 30 hari. Mereka masih memerlukan bantuan kita termasuk daripada rakyat Malaysia untuk bangkit semula Cianjur. Saya Azwan, saya Ali melaporkan daripada Cianjur, Jawa Barat, Indonesia untuk Berita Al Hijrah. Kerajaan Kongo terpaksa mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari susulan banjir yang kini meragut lebih 140 nyawa. Bencana itu merupakan yang terburuk melanda negara berkenaan. Tempoh berkabung itu diumumkan Perdana Menterinya John Michel selepas keadaan bertambah buruk. Bandar paling terjejas, Kinshasa, dalam tempoh beberapa jam bandar yang menempatkan 15 juta orang itu tenggelam. Banyak mangsa maut ekoran kediaman mereka terletak di lereng bukit dan tertimbus. Banjir kali ini menyebabkan banyak laluan utama runtuh dan mengakibatkan perhubungan darat terputus. Di daerah Binza Dalvok, 9 sekeluarga maut sekaligus selepas rumah mereka disapu tanah runtuh akibat hujan lebat sepanjang malam. Sehingga kini pihak berkuasa meneruskan operasi mencari dan menyelamat serta menjangkakan jumlah maut akan meningkat. Bagi mengatasi kelahiran rendah di Jepun, kerajaan menawarkan imbuhan kewangan tambahan kepada ibu bapa yang melahirkan anak. Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikannya merancang untuk memberi bantuan yen 500,000 atau RM16,000 bagi tujuan itu. Sebelum ini, ibu bapa baharu di Jepun akan menerima geran bersalin dan penjagaan anak sebanyak yen 420,000 atau RM13,517 selepas kelahiran anak mereka. Bagaimanapun, selepas bermesyuarat bersama Perdana Menteri Fumio Kishida minggu lepas, kementerian itu bercadang untuk menaikkan jumlah imbuhan berkenaan kepada yen 500,000 atau sekitar RM16,000. Bantuan itu dijangka akan diluluskan dan berkuat kuasa tahun depan. Geran itu dibiayai melalui sistem insurans perubatan awam Jepun. Purata kos untuk melahirkan anak di seluruh Jepun adalah kira-kira yen 473,000 atau sekitar RM15,000. Sebelum ini menjadi kegusaran ibu bapa untuk melahirkan anak kerana kos untuk membesarkan anak menelan jumlah yang tinggi. Faktor itu menjadi punca kepada kadar kelahiran yang rendah di negara itu. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Baik, sebelum berpisah, saksikan kemeriahan program sukan menyatukan ummah yang disertai kaki tangan TV Al-Hijrah siang tadi. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.